Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-441 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini mendatangkan pengajaran, manfaat untuk saya dan setiap daripada kita agar kita lebih dekat dengan Al-Quran, agar kita dapat membawa Al-Quran dalam kehidupan seharian. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama. Saya nak raikan yang berada di ruang komen: Kak Zimahdun, Jamilah Ihsan, Zabariyah, Mariamah, Nur Razia Mukhtar, Cikgu Kapten, ahlan-ahlan, Nur Hayati Yahya, Nur Aida Musa, Rusyatimah Asmari, Kamizah Muhammad Amil, Ramlah Dasuki, Tuan Nur Rahim Sharif, Safiyah Sapian, Ana Sukaimi, Zuraida Siddiq, Rozana Aziz, Aisyah Osman, kemudian Syamsiah Salih, Siti Aisyah, Siti Syami, Rin Khairil, Saadiyah Hasan, Nura Mat Darus, Rafi'ah Muhammad Salih, Zahini Wahid, Yusuf bin Nurdin, Muslimah Mahmud, Azian Abu Hasan dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar semua? Saya harap para sahabat berada dalam jagaan Allah, pemeliharaan Allah, berada dalam keadaan baik dan juga sentiasa dilindungi daripada segala perkara yang tak baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu pada hari ini kita dah tiba pada siri yang ke-441 daripada Hayati Quran. Dan hari ini kita dah masuk pada muka surat yang baru. Mohon sahabat-sahabat bantu catat. Hayati Quran siri 441, muka surat 155. Masih lagi pada surah yang ke-7, surah Al-A'raf. Bermula daripada ayat yang ke-38. Bermula daripada ayat yang ke-38. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Jom kita perhatikan ayat yang ke-38 daripada muka surat 155 pada surah yang ke-7, surah Al-A'raf. Maka ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna
فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Lalu kita dah baca semalam, bermula daripada ayat 37, Allah sedang menceritakan pada 15 ayat bermula daripada ayat yang ke-37 tentang keadaan orang-orang yang tidak beriman dan orang yang beriman ketika mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat semalam, ayat yang ke-37 telah menerangkan saat orang-orang yang tidak beriman mereka menghadapi kematian. Bagaimana para malaikat mengherdik mereka, bagaimana para malaikat pada waktu itu bertanya, di manakah berhala yang kamu sembah, yang kamu agung, kenapa mereka tidak bersama menolong kamu? Dan disitulah orang-orang yang tidak beriman mereka akan menyesal, dan mereka pada waktu itu akan berada dalam penyesalan yang amat, dan mereka berkata mereka tidak ada bersama dengan kami. Pada ayat yang ke-38, maka Al-Quran sedang menerangkan tentang ketetapan Allah yang adil, qada'ullah al-adil, ketetapan Allah yang adil kepada orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana Allah terangkan tempat kembalinya mereka adalah neraka, dan bagaimana keadaan mereka kelak di dalam neraka. Lalu ini adalah ringkasan ayat 38 dan 39. Apakah ringkasan? Kita lihat dulu ringkasan. Ringkasan ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39 adalah ayat yang ke-38 dan 39 menceritakan tentang keadaan selepas daripada kematian yang bakal dihadapi oleh orang-orang yang tak beriman. Maka apakah keadaan mereka? Maka ketetapan Allah untuk mereka yang adil, sebab Allah dah bagi peluang berpuluh tahun kat dunia, bahkan dengan bertaubat diampunkan, dengan beriman dimaafkan, tetapi mereka tak buat. Maka ketetapan Allah yang adil adalah Allah pada waktu itu akan letakkan mereka di dalam neraka Allah. Maka itu ringkasan yang pertama. Apa yang berlaku dalam neraka? Maka itu adalah yang kita akan nampak. Lalu dua benda ini yang kita akan nampak pada ayat 38 dan juga 39. Firman Allah Subhanahu wa taala, qal, firman Allah. Qal di sini adalah merujuk kepada Allah. Qala, telah berfirman dalam kurungan Allah. Apa yang Allah berfirmankan? Udkhulu, dakhala yadkhulu, terjemahannya adalah masuk. Masuk. Lalu udkhulu, perintah fi'il amr. Firman Allah, udkhulu, masuklah kamu. Udkhulu, masuklah kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, masuklah kamu. Nak masuk, Allah sedang berfirman kepada siapa? Sahabat-sahabat boleh catatkan, Allah berfirman kepada orang yang kita dah belajar pada ayat yang sebelum ini, ayat 37. Itulah orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Kalau kita perasan, pada ayat 37 Allah dah sebut, iaitu iftara 'ala Allahi kadhiba, orang yang mereka-reka pendustaan ke atas Allah. Yang kedua, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah berfirman kepada kedua golongan ini, udkhulu, masuklah kamu. Masuk ke mana? Firman Allah, fi, di dalam. Tetapi di sini kita boleh letakkan dalam kurungan bersama. Masuklah kamu bersama. Masuklah kamu ke dalam. Umamin, umat-umat, ataupun terjemahannya golongan-golongan. Golongan yang mana? Qad, sesungguhnya, khalat, telah mendahului, min, daripada, qabli, sebelum, kum, kamu. Lalu masuklah kamu bersama dengan penghuni neraka yang lain. Masuklah kamu bersama golongan yang telah ditetapkan tempat mereka di dalam neraka yang lain. Neraka akan datang di hujung. Lalu firman Allah,
Qala, firman Allah, udkhulu, wahai orang-orang yang mengada-adakan pendustaan terhadap Allah, wahai orang-orang yang mendustakan ayat Allah, masuklah kamu bersama dengan golongan-golongan, bersama dengan umat-umat. Qad, sungguh, khalat, telah mendahului, min qablikum, sebelum daripada kamu, minal jins, iaitu di sini min memberi terjemahan iaitu, ataupun daripada terjemahan asal, tetapi maknanya adalah iaitu, kerana ianya adalah min bayaniyah, iaitu daripada jin, wal ins, dan daripada manusia. Nak kena masuk ke mana? Finnar, Allah suruh mereka masuk ke dalam syurga. Lalu apakah maksud bahagian permulaan ayat ini? Bahagian permulaan ayat ini Allah sedang menerangkan tempat kembalinya ketika mana selepas kematian untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, untuk orang-orang yang mereka pembohongan ke atas Allah. Tempat kembali mereka adalah api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tempat kembali mereka. Tempat kembali mereka adalah api neraka Allah. Dan mereka akan masuk bersama dengan jin. Termasuklah dalam jin adalah syaitan dan juga manusia yang telah mendahului mereka di dalam ketetapan untuk masuk ke dalam neraka. Lalu apakah keadaan mereka dalam neraka? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan sebahagian daripada keadaan penghuni neraka. Firman Allah, keadaan dalam neraka adalah seperti berikut. Kullama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullama, setiap kali, dakhalat, masuk, ummatun, satu golongan ke dalam neraka, la'anat, maka mereka akan saling melaknat ukhtaha, penghuni neraka yang lain. Lalu bila mereka masuk neraka, mereka akan melaknat, celaka sebab engkau aku masuk dalam neraka. Maka ketika mana yang dicela, dia akan jawab, kenapa pula salah aku? Celaka, engkaulah yang celaka. Mereka akan saling melaknat antara satu sama lain. Lalu ada beberapa benda yang kita boleh belajar. Benda yang pertama yang kita boleh belajar adalah bahawa manusia itu ketika mana mereka mendustakan ayat Allah yang kita dah baca pada ayat sebelum ini, ayat 37, mereka pembohongan ke atas Allah, dan kalaulah mereka tak bertaubat, maka tempat kembali mereka adalah ke dalam neraka bersama dengan syaitan, bersama dengan jin, bersama dengan manusia yang seangkatan dengan mereka. Lalu sebab itu pentingnya untuk kita sentiasa bertaubat. Pentingnya kita untuk sentiasa kembali pada Allah. Kerana tidak ada yang akan bertahan dalam neraka. Maka itu adalah pengajaran yang pertama. Allah sedang menceritakan tempat kembalinya manusia ke dalam neraka, orang-orang yang Allah dah sebut sifat mereka pada ayat yang ke-37. Pengajaran yang kedua yang kita nampak, penghuni neraka ni adalah sikap mereka bila berjumpa dia. Pada waktu itu saling melaknat antara satu sama lain, saling mencela antara satu sama lain, saling mendoakan keburukan antara satu sama lain. Apakah maksud laknat? Laknat maksudnya adalah mendoakan agar dijauh daripada rahmat Allah. Itu maksud laknat. Al-bu'du min rahmatillah adalah maksud laknat. Lalu penghuni neraka ni dia akan saling blame each other. Dia akan saling salah menyalahkan antara satu sama lain, saling melaknat antara orang lain. Maka pengajaran di sini ini adalah sifat ahli neraka, dan kita tak nak sifat ahli neraka ni berada dekat kita dalam dunia. Maka perbuatan salah menyalahkan, perbuatan laknat melaknat, perbuatan mendoakan pada waktu itu kecelakaan, perbuatan untuk belim orang lain, ini adalah sifat yang kita tak nak ada, kerana Al-Quran sedang menceritakan ini adalah sifat ahli neraka, dan kita tak nak sifat ahli neraka ada dengan kita di dunia. Maka itu pengajaran yang kedua. Kullama dakhalat, setiap kali masuk sahaja satu golongan, la'anat ukhtaha, mereka akan melaknat, mendoakan keburukan, menyalahkan yang lain daripada penghuni neraka.
maka kita tak nak sifat ini berada dalam dunia untuk kita. Apa pun kita nak salahkan orang lain, apa pun kita nak belim orang lain, apa pun pada waktu itu kita nak melaknat orang lain. Maka daripada satu sudut, orang yang ada sifat ini, sifat menyalahkan orang lain, dia tak akan perbaiki diri dia. Orang yang untuk di dunia, kalaulah di hari akhirat memang dah tak ada waktu untuk perbaiki, dah tak ada peluang untuk perbaiki. Tapi orang yang dia ada sifat ahli neraka, iaitu suka melaknat orang lain, menyalahkan, memburukkan orang lain, dia tak akan ada pada waktu itu sifat untuk memperbaiki diri. Sebab hanya yang dia nampak dalam hidupnya adalah orang lain salah, orang lain sekian, orang lain buruk, orang lain yang menjadikan dia begini, orang lain yang menyebabkan dia begini. Dia tak akan improvise diri dia, dia tak akan perbaiki diri dia, dia tak akan nampak kesalahan pada dirinya lalu dia akan perbaiki, dia tak akan nampak. Maka ini pengajaran yang kedua, Allah menceritakan kepada kita tentang sikap penghuni neraka dan kita tak nak ada sifat ini. Maka Allah terangkan apakah yang berlaku, bagaimanakah mereka saling salah menyalahkan, bagaimana mereka saling melaknat antara satu sama lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, hatta idza daraku fiha jami'a. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Firman Allah, Allah terangkan bagaimanakah mereka saling laknat melaknat, saling salah menyalah antara satu sama lain. Firman Allah, hatta, sehingga, idza, ketika, apabila, iddaraku, mereka saling bertemu antara satu sama lain. Iddaraku, mereka berkumpul. Lalu ketika mana mereka berjumpa je dalam neraka, mereka bertemu je dalam neraka, fiha, di dalamnya, dalam kurungannya, itu masuk neraka. Hatta, sehingga, idza, ketika, apabila, iddaraku, mereka bertemu, mereka berkumpul, fiha, di dalamnya, iaitu dalam neraka, jami'a, keseluruhan mereka. Bila mereka bertemu di dalam neraka, akan bermulanya blaming each other. Mereka akan mula salah menyalahkan antara satu sama lain. Mereka akan mula pada waktu itu mengutuk yang lain. Mereka akan mula pada waktu itu melaknat yang lain. Maka Allah terangkan gambaran itu kepada kita. Qalat, maka berkata, ukhra, yang kemudian, hum, daripada kalangan mereka. Yang kemudian yang dimaksudkan di sini dalam kurungan adalah pengikut-pengikut, pengikut kepada kesesatan. Lalu ukhra, yang kemudian terjemahannya maksudnya adalah pengikut-pengikut. Mereka, lalu pengikut ini akan berkata kepada siapa? Li, kepada ulahum, yang terdahulu daripada mereka. Ulahum, terjemahannya adalah yang terdahulu, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ketua-ketua, orang yang mengajak kepada keburukan, orang yang mengajak kepada untuk melanggar perintah Allah. Lalu yang pengikut ini yang Allah gambarkan sebagai ukhra, dia akan pada waktu itu bercakap dengan orang yang mengajak dia kepada maksiat dulu, yang Allah gambarkan sebagai ulahum. Maka apa dia akan berkata? Rabbana, wahai Tuhan kami, haulai, inilah dia orang-orang yang adalluna, mereka telah menyesatkan kami, dalam kurungan dahulu di dunia. Fa, maka atihim, berikanlah kepada mereka azaban, siksaan, di'fan, yang berlipat kali ganda, minan nar, daripada api neraka. Maka pada waktu itu mereka salah menyalahkan. Bahkan bukan sekadar laknat melaknat, bukan sekadar salah menyalahkan. Al-Quran menerangkan pada waktu itu mereka libatkan Allah juga. Allah pun mereka libatkan. Bukan sekadar pada waktu itu mereka saling laknat melaknat, saling pada waktu itu salah menyalahkan, tetapi mereka libatkan Allah. Padahal dah kena bakar ni, padahal dah kena seksa. Maka pada waktu itu mereka kata, ya Allah,
Mereka libatkan Allah. Ya Allah, inilah dia ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, orang yang dulu menjadikan kami sesat dalam dunia. Maka mereka ni, ya Allah, bagi seksa lebih sikit. Gandakan siksaan mereka. Gandakan siksaan mereka. Lalu, daripada sini kita nampak, dan inilah juga sebahagian sifat yang tak patut ada di dunia, yang tak patut ada di dunia. Maka kadang-kala bukan salah menyalahkan di dunia, tetapi pada waktu itu libatkan Allah. Ya Allah, seksa orang ni dekat dunia. Ya Allah, jadikan orang ni begini kat dunia. Ya Allah, jadikan orang seperti ini kat dunia. Maka itu adalah keadaan yang berada dalam neraka. Apa firman Allah? Adakah Allah layan permintaan ini? Maka firman Allah, qal, Allah berfirman, li kullin, li untuk kullin, setiap daripada kamu, di'fun adalah gandaan azab, walakin akan tetapi, la ta'lamun, kamu tidak akan mengetahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika mana mendengar permintaan daripada sang pengikut, yang mana inilah orang-orang yang menyuruh kami melakukan keburukan, inilah orang-orang yang pada waktu itu mengajak kami melakukan kemaksiatan, maka ya Allah, siksa mereka lebih. Maka Allah tak layan. Bahkan Allah berfirman, setiap daripada kamu mendapat gandaan azab. Kenapa? Perbuatan kamu sendiri. Walakin la ta'lamun, dan akan tetapi kamu tidak mengetahui. Para ulama tafsir membahaskan apakah maksud walakin la ta'lamun. Dalam tafsir Al-Wasit, maka pengarang memilih pandangan walakin la ta'lamun sebagai sebagai pada waktu itu kamu sendiri yang pada waktu itu ikut mereka dalam keadaan la ta'lamun, ai bijahlikum, ai bijahlikum. Lalu itu pandangan yang dipilih dalam tafsir Al-Wasit. Walakinnakum ya ma'syaral muqallidin, akan tetapi kamu wahai pengikut, kamu yang ikut dalam keadaan la ta'lamuna dzalika ai lijahlikum, kerana kejahilan kamu sendiri. Maka di sini perkataan la ta'lamun, di mana terjemahan literal translationnya adalah kamu tak tahu, tetapi para ulama tafsir menterjemahkan la ta'lamun sebagai kejahilan kamu. Lalu setiap daripada kamu mendapat siksaan yang berganda, dan kamu wahai pengikut, kerana ayat ini ditujukan kepada pengikut dahulu, kerana kamu yang ikut dalam keadaan kamu jahil, kamu yang ikut membuta tuli, kamu yang ikut dalam keadaan pada waktu itu kamu tidak fikir terlebih dahulu. Maka di sini pada perkataan la ta'lamun adalah pengajaran yang ketiga untuk kita. Apakah yang kita boleh dapat? Daripada ayat ini kita nampak bahawa apabila ada yang mengajak kita kepada maksiat, mereka tak pernah paksa pun. Mereka tak pernah paksa. Mereka tak pernah paksa. Lalu kebanyakan maksiat yang berlaku hanya dengan ajakan, hanya dengan bisikan. Kita sendiri yang ikut. Kenapakah kita ikut buat maksiat itu? Al-Quran terangkan, dan itu menjadi sebab gandaannya azab. Allah dah bagi akal, Allah dah hantar peringatan, Allah dah turunkan Al-Quran, Allah pada waktu itu dah tunjukkan jalan. Akan tetapi kamu yang ikut membuta tuli dalam keadaan kejahilan kamu, maka kamu pun wahai pengikut, kamu pun akan dapat di'fum minal azab, gandaan azab. Kenapa? Walakin la ta'lamun, akan tetapi kerana kejahilan kamu. La ta'lamun ditafsirkan sebagai lijahlikum, kerana kejahilan kamu. Maka ini pengajaran yang ketiga, bahawa apabila manusia itu dia melakukan maksiat adalah kerana kejahilan dia. Lalu maksud kejahilan di sini adalah sama ada dia tidak ada ilmu, satu, ataupun maksud kejahilan di sini adalah ilmu itu tidak memberi manfaat kepada dia. Lalu kadang-kadang sebagian orang ada ilmu, dia tahu benda ni haram tapi masih buat. Kenapa? Moga Allah pelihara saya dan setiap daripada kita, kerana ilmu tu tak memberi manfaat.
Lalu manusia melakukan maksiat kerana kejahilan dia. Dan maksud kejahilannya adalah sama ada dia tak tahu benda tu begitu adalah patut ditinggalkan, ataupun pada waktu itu ilmu itu tidak memberi manfaat. Ketika mana para pemimpin yang mengajak orang-orang ini kepada maksiat, bila dia dengar jawapan daripada Allah, maka mereka pun pada waktu itu berkata pada ayat yang ke-39, waqalat, dan berkatalah. Lalu sebab itu disebutkan di sini wahuna ya'tihimul jawab alladhi, maka di sini ketika mana Allah memberikan jawapan, setiap daripada kamu akan mendapat siksaan wahai pengikut kemaksiatan. Kamu minta orang-orang yang ajak kamu, pemimpin kamu ini supaya dapat lebih, kamu pun dapat lebih kerana kejahilan kamu ketika mana melakukan maksiat. Kenapa tidak menuntut ilmu? Dan kenapa ilmu yang kamu tuntut itu kalaulah menjadikan kamu masih buat maksiat, kenapa itu bukan ilmu yang bermanfaat? Lalu ketika mana para pemimpin pada waktu itu dengar, maka mereka pun berkata waqalat, dan berkatalah ulahum, pemimpin-pemimpin mereka. Ula terjemahannya adalah yang terdahulu, yang terawal daripada kalangan mereka dalam kurungan pemimpin. Pemimpin di sini bermaksud orang yang ajak pengikut tadi untuk buat maksiat. Itu maksud pemimpin. Lalu maksud pemimpin di sini adalah tukang ajak, orang yang mengajak pengikut-pengikut tadi untuk buat maksiat. Lalu dia pun berkata, dia berkata kepada siapa? Li ukhrahum, kepada pengikut-pengikut. Ukhra terjemahnya adalah yang terkemudian daripada mereka. Tetapi yang dimaksudkan dengan yang terkemudian adalah pengikut-pengikut. Pengikut. Lalu yang mengajak kepada maksiat ini yang digambarkan sebagai ula, akan berkata kepada pengikut yang digambarkan sebagai ukhra. Maka apa yang dia berkata? Fama kana, maka tidaklah, kana ada, lakum untuk kamu, alaina ke atas kami, min fadal daripada kelebihan. Apakah maksud maka untuk kamu ke atas kami tak ada kelebihan? Maksudnya dia kata chill, tenang wahai sahabat, wahai pengikut, tenang. Kenapa? Sebab kita mendapat azab sama rata. Engkau mendapat azab kena seksa, kami pun dapat azab. Maka tenang, jangan nak salahkan kami. Maksud daripada fama kana lakum alaina min fadal, maksudnya jangan nak salahkan kami, kita semua dapat azab. Maka daripada sini pengajaran yang keempat, semua orang yang mengaku teman bila ajak kita buat maksiat, semua orang yang sweet talk ketika mana ajak kita buat maksiat, takkan ada yang akan kongsi azab dengan kita. Takkan ada yang berani kongsi kemurkaan Allah dengan kita. Takkan ada yang berani bersama dengan kita dalam penyiksaan. Dekat dunia ni seronok bila ajak buat maksiat macam-macam. Kita best friend, kita kawan, kita teman, kita begini, kita tanggung bersama. Itu kat dunia. Bila dah berada dalam azab, maka orang-orang yang mengajak buat maksiat dia berkata, fama kana lakum alaina min fadal, maka tidaklah ada untuk kamu ke atas kami kelebihan. Kita sama-sama mendapat siksaan. Dalam kurungan maksudnya jangan nak salahkan kami. Fadhukul azab, maka itu pengajaran yang keempat. Tidak ada rasa bertanggungjawab pada orang yang dah ajak buat maksiat dekat dunia. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin tadi, orang yang ajak buat maksiat tadi, fadhuku, maka zuku, rasakanlah kamu, siapa kamu itu, pengikut-pengikut aku, al-azab, siksaan ini, bima, dengan sebab apa-apa yang bi adalah ba sababiyah, dengan sebab ma mausulah, apa-apa yang kuntum adalah kamu, taksibun, sendiri lakukan. Lalu jangan nak salahkan kami. Kami tak ada paksa kamu buat maksiat. Lalu kamu rasalah azab kamu kerana apa yang kamu lakukan sendiri.
Lalu di sini pengajaran yang besar yang kita boleh dapat, pengajaran yang kelima, pada kata-kata orang yang mengajak buat maksiat pemimpin kepada pengikut, fadzuqul azaba bima kuntum taksibun, yang Allah nukilkan dalam Al-Quran bahawa kelak manusia itu diseksa akhirnya pada perbuatannya sendiri. Kerana Allah dah bagi akal, Allah dah bagi ikhtiar pilihan, Allah dah tunjukkan jalan. Kadangkala dengan ujian Allah datangkan teguran, tapi masih lagi buat, masih lagi tidak bertaubat, masih lagi tak insaf, masih lagi pada waktu itu tak nak berubah. Maka pada perkataan bima kuntum taksibun dan pada perkataan fadzuqul azab, maka rasakanlah azab dengan sebab perbuatan kamu. Pengajarannya adalah manusia itu akan mendapat siksaan kerana perbuatan dia, dan dia tak boleh nak salahkan orang lain. Walaupun dia akan salahkan orang lain dalam neraka, tetapi itu tak didengari dan tak diterima oleh Allah. Akhirnya kita akan diseksa kerana perbuatan kita. Kita akan dihukum kerana perbuatan kita. Kita akan dicampakkan ke dalam neraka kerana perbuatan kita. Kita akan merasai siksaan kerana perbuatan kita. Semuanya adalah bima kuntum taksibun, dan itulah pengajaran yang kelima. Kita tak boleh nak salahkan orang lain, tak boleh nak salahkan ibu bapa, tak boleh nak salahkan kawan yang ajak, tak boleh nak salahkan orang tu. Persoalannya kenapa kita buat? Kenapa kita buat yang Al-Quran sebut tadi, la ta'lamun, dalam keadaan jahil. Dalam keadaan jahil. Kenapa kita buat? Lalu sebab itu pentingnya untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pada waktu itu boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah 2 ayat dan 5 pengajaran yang kita boleh ambil. Sebenarnya banyak lagi pengajaran yang ada, tetapi 5 ini saya rasa adalah sangat penting untuk kita muhasabah diri kita, dan untuk kita selalu memberi peringatan kepada diri kita. Alhamdulillah, moga-moga bermanfaat pertemuan Hayati Quran pada pagi ini. Saya mohon maaf terlebih masa, dah 9.3 minit. InsyaAllah kita berjumpa pada jam 6 petang dalam program Hamba Ilahi, dalam pengajian kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Saya minta maaf tak dapat bersiaran di YouTube Umar Aziz. Kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Jemput kepada sahabat untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Setiap hari ada perkongsian kisah para sahabat jam 9 malam di Telegram channel Kuliah Umar Aziz, dan jemput join TikTok. Selalunya yang ibu-ibu mungkin tak ada TikTok, tapi boleh ajak anak-anak, cucu ataupun yang remaja untuk join TikTok Umar Aziz, kerana setiap hari saya kongsikan 1-2 adab ataupun doa daripada kitab Al-Adhkar yang kita dah baca di dalam TikTok Umar Aziz. Lalu boleh ajak, boleh war-warkan kepada yang muda-muda, sebab orang muda dah tak ada dah Facebook. Selalunya yang ada Facebook ni orang macam kita yang dah berusia penghujung 20-an ataupun awal 30-an ke atas. Lalu ini Facebook. Yang muda-muda dah tak ada dah Facebook. Kebanyakannya berada di TikTok. Lalu ajak yang remaja pada waktu itu untuk join TikTok Umar Aziz Official, kerana sebenarnya setiap hari saya ada mula buat perkongsian kitab Al-Azkar dalam video 1-2 minit, 1 doa, 1 adab di dalam TikTok Umar Aziz. Maka jemput untuk mereka bersama di TikTok Umar Aziz, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.